70-80. Kita dah menapos dah, energi dah tua. Tak serius kan? Ronaldo kalau main musim 70, siapa nak tengok dia main? Faham kan? Messi pun dah pindah kelab dah ketika US. Sebab liga di banyak tempat jadi kompetitif kan, sebab walaupun dia boleh main tapi energi makin kurang kan? Tapi beza kan, kalau dari sisi duit kan makin bertambah makin berminat. Sebab kita nak guru dengan orang-orang yang nampak tu tapi dia alim kan? Kita balik pada salam tadi. Contoh kita tak dapat salam tapi bagaimana nak jadikan salam tu eligibility, nak jadikan dia sangat berbakti, nak jadikan dia sangat ibadat. Dia sediakan dengan pengharapan. Dan bagi Muslim Ahmad Puan, saya bagi dalam saya berkira salam ni bila kita ada masalah, kita bagi tahu, ya Allah, dengan berkat salam selamatkanlah anak aku. Ya Allah, dengan berkat salam Kau selamatkanlah suami aku, Kau beri hidayah. Ya Allah, dengan berkat salam jadikan aku orang yang Kau pandang yang muliakan. Mungkin bukan Amat, kita ada masalah? Tak mungkin tak ada masalah. Kalau siapa banyak masalah, dia sedang berada di right track, dia lagi power daripada orang tak ada masalah. Dengan salah faham, itu bab tasawuf, bab makrifat. Aku habis masalah. Kamu sangat pandang manusia. Sebab manusia yang paling banyak masalah, kalau dia kekal dengan Allah SWT, dia manusia uji. Dia waktu tenang ada masalah. Manusia yang uji semua. Saya tak nak kata saya alim, saya nak ya Allah, kalau lupakan aku ni, dah lama tak sakit. Dah lama kalau kita nak buat macam tu, balik boleh. Ya, aku sedap sakit. Kau pergi dapatkan supplement. Yang boleh jual supplement. Dia cari dia sakit. Jadi ada orang kaya dengan kesakitan orang. Siapa kata sakit masalah? Sakit kan untuk kalau semua orang sihat, KKM penumpang betul. Apa bang? Sakit ni adalah satu ruang untuk kita tingkatkan makan kita, kedudukan kita di sisi Allah SWT. Jadi jangan risau bab sakit. Sekarang COVID datang kan? Ini normalisasi. Saya kan kenapa kita masih fikir macam tahun 2022, 2023. Sekarang dah normalisasi, dah injek belum? Hari ni saya takut. Nak injek apa lagi? Dosa dalam. Sekarang ada sekarang. Kan? Dia setakat lagi kimia ni. Kan? Ini perkara biasa. Dalam Islam, datang wabak adalah teguran Allah ke atas kita. Kita tak perlu takut pasal apa-apa penyakit pun. Takut iman kita. Itu je. Kita takut sebab iman. Tak takut pasal sakit. Takut sebab iman. Itu je. Jadi setakat ni ada soalan tak bab salah? Kita pasal salah. Kita tak faham. Ini memang besar tau. Ya? Dapat gaji tak berkat. Kalau dapat gaji tak cukup, cek doa kita balik. Baik? Macam ni gaji tak cukup, kami merasa tak ada sponsor pun daripada Datuk Tan Sri Tun. Tak siapa-siapa pun. Tapi kami cukup je setiap bulan. Sebab apa? Sebab doa pula. Salam dulu lah. Salam dulu. Kita settle bab salam. Banyak pun nak bincang, tapi masa sikit. Nanti jemput lagi ya. Salam ni besar. Satu hari pun tak boleh cakap salam. Ya Allah, dia nak cakap salam, berikan aku ketenangan. Duit kalau tak ada, tenang tak? Duit kalau tak ada, hutang banyak, tenang tak? Siapa yang pernah hutang, dia tahu kan? Yang tak pernah hutang, dia relax, tak ada masalah. Baik dulu, masa mula buka belakang, hutang banyak, tak boleh tidur. Unit telefon jadi risau sebab orang tuntut hutang. Betul. Yang tekan kita di bawah. Sebab kita tak salah, kita bukan orang. Tapi akhirnya yang hutang tu dia salah. Jadi itu pun salah. Dan salam sebenarnya untuk menimpa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya yang untuk, sebab saya bagi salam, ada gambar yang jawab, ada gambar sedang doa saya. Nampak tak? Bila kita ada masalah, tentu kat mana-mana bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum kan? Faham? Kita letak jadi kat jabatan organisasi ni kan, hidupkan salam. Hidupkan salam. Kan? Hidupkan salam. Sebab tak tahu tau dalam gambar-gambar ni siapa nampak macam gila-gila, nampak macam biasa-biasa, kita tak tahu siapa yang mulia di sisi Allah. Jadi dia doakan kita tu besar. Yang namanya mungkin dia ni gagal dia, tapi dia hari tajuk. Kita duit tak ada masalah, aku nak tajuk, aku nak ajak-ajak, tapi orang kerja bawah-bawah, duit tak cukup, tajuk tak tinggal. Kita dah periksa dulu. Ingat tak tamu kita periksa? Oh, solat tak tinggal. Ya, oh, solat ajak puasa sini Khamis. Habis periksa, sini tak ke mana Khamis, dah jauh pergi. Ya, tak jumpa lagi sampai mesti. Kan? Bagi salam, kita balik rumah, bagi tu pada anak masing-masing. Boleh? Ni ajak saya ni. Kan? Untuk sebarkan salam. Sebab tu Nabi suruh, bukan ajak tu. Nabi suruh sebarkan salam. Sebarkan salam. Nabi yang suruh sebarkan salam. Itu ukhuwah Islamiah. Itu kekuatan Islam. Sebarkan salam. Sebab bila tuan-tuan sebarkan salam, salah seorang daripada orang yang jawab salam tu, orang tu adalah ahli tahajud, ahli ubah, ahli keluarga Allah, yang jaga solat, yang jaga zikir, yang jaga Quran. Dia doakan depan. Tuan-tuan nasihat tu hebat. Tuan-tuan kasih baru ni. Kalau adik datuk ke Tasbih betul ke orang susah kali tu, dia wish kita wish dia sebaru datuk tadi ramai-ramai dia dia wish sorok dia. Tapi dalam bab Islam ni lagi besar, salam ni lagi besar, sebab dia tak terletak pada pakaian manusia. Dan sebab pakaian takwa ni tak dapat dilihat melalui mata, kan? Tak dapat dilihat, kadang-kadang kita biasa begitu. Tapi subhanallah, ahli zikir dia tak pernah henti. Dia ni selawat tak henti. Hari ni ada apa amalan paling tinggi? Soal ada seorang tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amalan untuk buat aku dekat dengan kau ketika di akhirat esok? Aqsukum salatan alaiya pada kasar. InsyaAllah. Sekarang saya nak bagi satu kerja untuk saya nak buat satu video. Boleh video sekejap lagi. Saya nak tuan-tuan buat satu benda. Dia ke sini, pas ke sini. Puan tak ada kawan, puan duduk sini boleh, puan. Ya, puan ada sini, puan duduk sini. Tak apa, kena kaki orang. Boleh, puan? Saya main agak-agak, takut jawab besar-besar. Main agak-agak kan, sebab Malaysia punya, kalau Japan dia lain, ya, pakai dia sama-sama je. Kalau Japan kan, Melayu, orang Malaysia ni lain sikit. Kadang-kadang kerja bawa dia pakai dia macam buah asas. Macam buah, pakai dia dahsyat. Kan, dahsyat. Online je. Zaman senang shopping online kan. Masa orang Melaka lah. Well, yang pertama, ni bahasan yang pertama, kita akan pas maklumat pada orang sebelah. Apa maklumat tu? Wish. Hari ni nak bagi tahu apa pada dia? Saya nak cakap apa pada orang sebelah? Jangan buat, kan tak pernah buat, jangan buat. Memang pelik kan? Nak ikut ya? Bagi saya bukan bilang. Datang buat. Datang butuh. Datang kau tahu tak semalam? Malam kan tak sempat, tak tulis lagi. Banyak benda, rakam dulu. Kan? Kita kan sekarang nak ubah. Dan kita nak wish a few words kepada rakan sebelah. Wish kau sebelah. Kalau orang Islam, aku doakan kau berjaya hari ini. Aku doakan kau semoga kau marah hati kau. Susah aku dapat itu. Sebab tu hadis wahid. Siapa-siapa doakan seseorang, maka malaikat akan aminkan dan malaikat akan doakan balik. Oh, malaikat tahu dia doakan kita. Besar tuan-tuan. Dah ada masalah, tak nak doakan orang, malaikat nak doakan kita. Ini formula besar ni. Saya lagi tuan-tuan supaya faham. Ada masalah keuangan, ada masalah sakit, doakan orang. Saya doakan awak sihat. Nampak? Malaikat kata tu, ya Allah, aku doakan dia semoga sihat. Semua kau beri otomatik dapat doa sihat daripada malaikat. Nampak tak? Ini teknik ibadah.
kita tak buat. Kita sibuk cari syurga kat luar, syurga kat dalam tak cari. Kita sibuk cari syurga kat luar. Kan dalam rumah syurga kita tentang luar tak nak cari. Kita ada kawan syurga kita yang terbuka luas dengan hadir ke kawan. Dia jadi asbab untuk kita dapat rahmat Allah, dapat kasih sayang Allah, dapat maghfirah Allah, dapat banyak benda daripada Allah. Dia maha kaya. Kenapa kita nak jadi orang yang susah nak minta? Boleh? Puan dengan seseorang. Puan duduk kat sebelah supaya dia boleh wish. Kan? Sama seorang je. Ada lelaki tak pula. Okey, yang dah ada kawan ni senang. Okey, boleh kita mulakan. Saya kata 1, 2, 3 bagi yang senang. Dia sini, puan bagi. Kan? Puan bagi, lepas tu patah balik. Biji bagi puan tak bagi. Wah, asyik tiba orang punya. Kau nak doakan aku ke? Orang jampak. Asyik aku doakan kau, tak pernah doakan aku. Kan, doakan lah kan. Doa. Kau patah balik kan. Kan, tidak. Kan, contoh. Allah Akbar. Boleh. Dia pergi nanti apa sahabat pergilah kat dia kan. Kesian dekat siapa doa dia susah dia besok ni. Bila esok kalau dia susah, dia tahulah sebab tak mau doakan dia. Kan, kau sudah doakan aku dah tak kuasa dia doakan dia. Okey, okey, kita mulakan. Okey, boleh? Boleh? 1, 2 mula. Bisikkan kat sebelah. Cakap macam ni tak boleh. Dah siap makan? Apa kali? Apa kali? Kalau kita kan, kalau saya pergi 9 pesawat swasta ni lah yang bandar tu kan. Kalau kayak ni, kalau 9 pesawat dia akan doakan kayu juga lah. Aku doakan kau kayu, aku doakan kau kayu jutawan bila pun gitu kan. Dalam kehidupan ada banyak doa, tapi kaya itu di atas bahagi, maka bahagi itu lebih besar daripada kamu. Apa guna rumah besar tapi suami dagang balik? Apa guna kita besar, suami bagi nafkah setiap bulan tak pernah miss, tapi nak jumpa dia pun susah. Kan bagus dapat rumah yang kecil, jalan belanja baru dengan suami, kan? Asyik belanja baru je dengan suami, kan? 10 tahun kami rasa macam bos baru, kan? Rumah 2 tingkat, suami kat tingkat atas, isteri kat bawah, pakai mesej panggil suami. Panggil anak-anak, hantar mesej, kan? Betul tak? Dah, mak dah siapkan makan, turun. Hantar mesej. Sesuatu tak pernah laku dalam sejarah hidup manusia. Kau dengan tuan, saya mau pergi keluar, tak pernah laku lah. Kan? Tak pernah nampak tak? Kita punya komunikasi breakdown. Nampak komunikasi kita breakdown. Kalau kita hantar mesej dalam rumah, dengan kita bercakap dalam rumah tak sama. Bercakap dia ada berkat. Yang bercakap itu, dia ada dia punya keberkatan, suara dia, kan? Dia pun. Jadi kalau mesej tak sama. Kadang-kadang kita kata gaduan, anak letak jari. Jawab salah pun tak. Kan nampak tak hari ini zaman kan? Jadi kalau tuan-tuan yang masih muda, yang ada anak kecil-kecil, cabarannya besar. Saya bagi teknik ni supaya kena manfaatkan kat rumah. Kat pejabat yang katakan wish. Ini besar tuan-tuan. Satu organisasi. Saya dulu banyaklah sama organisasi banyak. Bila saya dah usia 50 bila saya malas nak sama. Dia malas. Saya sebab zaman sekarang dia dah ada YouTube, ada Facebook, kita buat live je lah senang. Lagi banyak orang tengok kan. Tapi masa saya dulu bagi ceramah kat organisasi, saya akan dibagi
sedikit info lah tentang organisasi itu kan. Sebelum ni dulu kan, masa zaman kali ni kita buat program kat Tiongkok, Angkor. Ya, dulu kan tak main tempat macam ni. Kan? Sekarang khusus pun lunch pun tak ada, kadang-kadang lunch pun breakfast tak ada, main tarik maning batu dia. Dulu mewah tahun 1996, 98, dulu masih mewah lagi. Kan masih sedap. Dan Solok kalau buat program-program dia tanya kita lagi berapa nak letak bajet sedap. Satu program 150 memang sedap tu. Saya dapat lalui ni umat tu, saya dapat rasa kan kita claim kat SDF dia bukan susah pun. Tuan-tuan, bila saya dapat banyak, bila saya buat organisasi kan, salah satu kan kita lebih kepada mementingkan diri sendiri tu. Kita kawan, kita dapat, tapi kita tak pernah rasa kekitaan. Jadi wish ni sangat dalam lah tu. Buatlah ya, masa sebagainya. Kalau kita ada bengkel, bagi syok sebenarnya, tapi kita setiap. So, tolonglah manfaatkan bagi kata-kata yang baik bagi kawan. Kadang-kadang saya dengan puan jauh, kita jauh. Saya nak kawan jauh. Puan, saya dengan puan jauh. Saya masuk tempat dalam perjalanan. Saya kata, ya Allah, aku doakan semoga kita baik. Nampak tak? Tak spesifik macam tadi tu berumpat. Tak apa diumpat kan? Kan? Faham ke faham? Daripada jauh, faham tak? Jadikan satu kebiasaan yang kehidupan. Sebab aku ada anak kawan sekolah lagi dan menantu paling kat universiti, kat polis, kerja pula, semua dalam satu rumah. Dia jauh dari puan kan? Puan nak cakap dengan dia macam kalau kita doa untuk satu, kita buat talim untuk satu arwah kan? Kalau kita doa untuk arwah, anak kita belum arwah tak doa kan? Jadi cakap dia tak boleh angkat tangan. Ya Allah, semoga anak kau ni bahagia, kemudahan kerja dan hidup. Walaupun dia jauh, satu kat pejabat jadikan satu amalan. Kalau saya cakap high motivation, high motivate, saya kasi besar, dia masuk diri. Aku akan kau suruh jaya, aku tak kira. Macam tu. Saya kata, masih ni kimia, tak mungkin. Orang sains tu, dia kalau budak sains tu, budak sastra, dia cuba. Tak semua budak sains kan, kerja kat sini kan. Tapi kalau budak sastra, dia kerja sikit. Kan? Bawa musik budak sastra. Kan? Biasa dia keluarkan. Budak sains kan, nak jaga sekolah, lepas tu dia buru sains 3. Bukan pandai pun, dia lepas satu je. Satu lagi tu dia masuk sastra. Dia lepas satu je masuk sains. Tapi dia punya gaya, macam dia dah paling pandai. Faham tak? Dan dia masuk sains. Satu saya selalu kata kat budak tu, kau bantu 2 tahun je, lepas tu kau bebas sama bantu sama dia. 2 tahun je kau bantu, sains. Macam sains kan, tujuh. Ya, tak ada apa pun. Kita dah melepasi zaman sekolah. Sekarang zaman kita nak bangkit anak-anak kita, organisasi kita. Jadi banyak wish, banyak kata-kata yang positif. Banyak kata-kata, contoh ni kan, dia benda tu melampaui ruang lingkup hidup kita tau. Sebenarnya kalau kita buat kita kan, Melaka ni negeri yang saya rasa masih terkawal di dunia masalah sosial. Tapi masih ada. Kalau kita pasal raya tengok budak-budak pelik-pelik tu kan, dengan pakaian yang terbuka, contoh ni kan, kita daripada jauh kita doakan. Mudah-mudahan ya Allah, kita doakan ya. Allah mudah-mudahan satu nanti kalau aku boleh anak aku akan ada dengan doa seperti ini kepada anak-anak aku. Nampak tak? Kita kena amal cantik ibu kita. Faham ke tak? Kan? Kita ingat anak kita bagus lagi. Kita ingat suami kita bagus lagi. Suami saya terbaik. Terbaik. Kau cerita suami kau pasal apa? Berapa ramai orang perempuan nak suami orang yang terbaik. Kau sibuk-sibuk pergi TikTok kan suami kau mahal. Kan? Mana kau minta suami kau esok? Orang sekarang dia memang cari suami orang. Faham tak? Tapi betul. Saya, daripada zaman saya sama kasih sekolah, budak nak saya tanya lagi. Ada seorang budak, saya ingat lagi. Kemudian saya jadi belajar dia. Saya jumpa dia kan. Dan dah kahwin dah bilang. Nanti tak ni. Muka buat dalam mobil. Saya tanya dia. Dalam program saya lah. Kau besok nak kahwin dengan siapa? Dia cakap saya selalu je. Suami orang. Apa dah saya betul. Suami orang. Budak lagi sekolah. Masih tu dia form 3 ke form 4 je. Kau nak kahwin dengan siapa? Suami orang itu.
Nampak tak? Kalau budak sekecil tu dah boleh fikir, tuan-tuan rasa tengah selamat ke? Tengah selamat. Suami nak baik, jangan cerita kat orang. Kan? Itu suami kita berlaku. Bagus. Orang minat suami kita berat. Kan? Saya pernah ada satu kes. Saya ni buat coaching. Salah satu bidang pengajar saya adalah coaching. Dan coaching pelbagai coaching rumah tangga, coaching masalah macam-macam lah masalah. Satu ni dia ni duduk luar negara, dia ni kerja luar negara. Isteri dia pejabat orang, ada jawatan. Kemudian isteri dia cakap dengan suami dia, payahlah abang duduk macam ni, abang duduk jauh, saya kat sini nak pergi dengan anak saya. So suami dia balik, dia bincang dengan tuan dia. Kat sini lah dia silap tu. Dia bincang, suami gaji dia tinggi, tapi kerja yang dibuat kat luar negara tak ada kat Malaysia. Maknanya susah tak kerja tu macam tu kat Malaysia. Kan? Ni kerja-kerja skill lah, kemahiran. Jadi dia putuskan, tak apalah, dia yang tak kerja, dia kerja. Sebab dia kerja kerajaan. Kan sayang kalau berhenti. Kan? I tak kerja lah. So I manage keluarga lah dekat situ. Ni orang lelaki ni saya handle dia. Saya coaching dia, sedih dia. Jadi dia jaga anak dia, dia bawa pergi sekolah. Simpanan masih banyak. Dia kerja besar kan. Kalau gaji 15-20 USD, gitu 15,000 USD kali kan 4 sebulan, tak makan habis. Isteri pun kerja menjawab orang kan, ada jawatan. Okey lah, pada satu peringkat okey. Tiba-tiba orang cucuk, dia bilang kau suami kau tak tahu kan suami dia jawatan besar atau begitu, pengorbanan dia kan. Tak apalah, dia saya jaga anak-anak semua. Tapi suami dia pandang kalau isteri dia yang berhenti, dia masih kena kerja kat luar negara kan. Kesian tak boleh kau anak aku semua, kesian. Dia kerja macam biasa lah. Sebab orang kerja pejabat aku susah. Orang kerja jabatan kerajaan ni paling tinggi outstation, meeting sana, meeting sini tu dia kan, bukan pergi pokok, bukan pergi mesin pokok kan. Jadi dia nampak macam tu lah. Dia ada isteri dia, tapi orang cucu orang kata apa dengan kau kan, suami kau tak kerja, kau kerja apa-apa, rezeki dia tidak dapat makan, dia dapat jadi second boss. Kat situ lah berlaku dua skandal. Dia skandal kan, dengan laku-laku tu besar, tukar kereta jadi defras kan. Dia hubungi kita, dia datang kat saya buat coaching untuk dia. Saya pandu dia 2 bulan kan, sampai dia tak nak tidur dengan dia. Dia tak nak sentuh, dia jangan sentuh kat dia. Macam tu sekali. Jadi saya buat coaching tu, langkah pertama macam nak sentuh bini, teknik nak sentuh bini. Apa lagi yang bini dah buang tau, macam nak sentuh bini, teknik. So saya kata, kalau kau boleh sentuh bini kau, mana kau dapat bini kau ni. Kau tak nak sentuh bini. Contoh mana ni dalam video tuan-tuan, jangan berkata satu benda, selamat lah, okey lah, jangan ujian kita akan berusaha. Ujian kita suami isteri mungkin okey, tapi ujian tu anak-anak akan bebankan kita pula di usia dulu. Kalau tak anak kerja kita, nanti siapa? Pun anak perempuan ada. Kalau besok dia kahwin suami dia tak okey, mak orang dah kencing, suami ada lagi. Masa tu suami dah meninggal, nak beli siapa? Ini serius. Faham tak faham? Sebab tu semasa kerja, kumpulkan semungkin keberkatan itu, baru boleh guna masa dulu. Kalau berlaku, ya Allah, sebanyak aku kerja, aku jadi kerja penuh dengan kejujuran. Kalau kau nampak itu satu amalan yang baik, tolong aku sekali, itu tawassul. Tuhan itu tawassul. Tuan-tuan ingat aku, tuan-tuan buat ini untuk ini. Aku tengah buat ini, aku beri impak pada kehidupan perempuan dunia dan akhirat. Satu kita doa, satu kita kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nampak tak? Ya Allah, selamatkan aku, bahagiakan aku, tenangkan aku, bimbingkan aku dunia akhirat. Satu kita nak beri kawan-kawan ni. Kalau puan kita ungkap kata-kata baik pada orang lain kan, kadang-kadang dia kat rumah tahu berada dengan suami dia, tapi dia cuma sembunyikan perasaan sedih dia. Juga ada orang doakan dia, sedih dia tau. Dia dapat satu kata-kata, tahu tak, kadang-kadang dia nak minta terbang ni,
dia sedang sembunyikan kekeruhan jiwa dia. Dia itu wanita. Mak, dengan wajah lelap-lelap dia, dengan wajah dia yang di make-up dengan maskara semua kan? Dia sedang melindungi kan perasaan dia, jiwa dia, ketenteraman dia. Betul, lelaki tak boleh buat apa-apa. Lelaki nampak muka dia. Lelaki kan susah menangis kan? Tapi dia punya sungguh tu nampak. Kalau orang fahamlah kan? Yang lelaki jangan tegur yang perempuan. Yang perempuan jangan tegur lelaki. Kenapa ni? Mampus. Mulalah konflik, mulalah skandal. Ya, satu banyak orang dia rasa kawan pejabat dia lebih baik daripada suami dia. Ini memang biasa berlaku. Sebab kawan pejabat dia sentiasa tanya. Tapi jangan lupa, itu semua nipu. Dia ada bini pun dia tak tanya macam suami kau juga. Faham tak, sama je. Dia lompat tanya bini orang. Bini dia sendiri pun dia tak tanya. Faham? Jangan tertipu suatu cerita Al-Quran. Abang kata siapa-siapa cik senang ni, tipu. Awal bagi orang Quran dah. Tipu. Jangan terpedaya. Ada seorang perempuan. Cerita perempuan ni tak pelik buat. Dia bagi tahu saya nak minta cerai pada suami saya. Pasal apa? Dia kata suami saya ada perempuan lain. Saya tak mesti tinggal dia. Saya pun tak boleh ikut dosa besar. Sebab kalau minta cerai kerana tak mahu dipoligamikan, itu dosa besar. Sebab itu hukum. Suka tak suka, memang itu dibenarkan pada lelaki. Dia kata saya tak boleh pun. Dia pun cerai. Berapa lama dia bertahan? Dia tak rasa hidup dengan lelaki. Sebab dia cerai bukan sebab dia tak lagi. Dia tak begitu. Poligami betul. Kalau dia suatu kebakar, kebelasan apa, dia mesti kata lain. Dia bertahan tanpa suami. Ya, sebab kami buat apa? Mereka dapat suami macam tu balik ya? Tapi kalau dia bahagia, dia pun suami dia tak ada perempuan lain. Dia bercerai. Paling best. Dia berhubung dengan saya. Dia kata, Pak Riz, lama lepas tu saya dah buat lah ni dah dekat 7-8 tahun. Lama lepas tu dia datang balik dengan saya. Dia kata, Pak Riz, macam mana ni nak jadi seorang isteri yang boleh menerima kenyataan, boleh hidup berkongsi. Bila kita cakap tu, perempuan dulu bercerai, rupa dia jadi isteri dulu. Kenapa? Dulu dia tak nak boleh tahu, dia tak nak bermalu. Sekarang dia ambil suami orang. Lepas tu dia marah lelaki tu sebab tak bagi kasih sayang kat dia. Kau larut tu. Nampak tak? Faham? Ini hidup pelik. Sebab tu, apa yang kamu dapatkan kena rak ni, syukuri. Ini nikmat hidup ni bukan boleh main pilih-pilih. Apa kalau bagi dia bagi, kita terima je tak? Faham? Jadi tuan-tuan, dalam kehidupan di pejabat ni, kita nak tak setiap orang. Sebab dalam hidup kita, ya, cuba tengok video ni sekejap. Sampai kita tengok video ni. Kita tahu. Saya ambil kat YouTube ni lah. Okay, stop. Okay, nampak. Dia bila dangan. Nampak tak? Ini misi besar. Tengok video. Ada ratusan ribuan video begini. Ni apa ni, social experiment kan? Tapi yang disaksikan adalah orang yang benar lah. Gelandangan biasa kita jumpa di badan besar. Dia kata dia hungry, dia lapar, berhari-hari tak makan. Dia saja buat social experiment kepada orang orang susah kan? Patut dia kongsi lah kesusahan dia pada orang yang ada duit tu. Dia tengok bagaimana kan, emosi, perasaan orang yang tak ada apa-apa dan kehidupan. Ini fakta hidup tu. Bila dia kata dia cerita pada perempuan ni bagi dia duit sedekah yang dia tuan-tuan nampak tak? Sebab itu dalam hidup mesej pertama yang saya nak kongsikan apa ni? Jangan menilai manusia. Kadang-kadang kita akan fikir orang itu benci di pejabat, orang itu banyak uang, orang yang tak berselesa dengan dia tak terbaik organisasi, kat taman, kat dalam kehidupan kita. Orang itu mungkin orang yang paling banyak doakan orang.
Ya Allah, mana-mana orang yang tak suka aku reda sebab aku akan usaha terbaik. Tapi ya Allah, aku nak balik dalam keadaan yang berlaku tadi, dalam keadaan yang penuh bahagia. Aku akan semua seorang dan aku nak doakan semoga mereka bahagia dunia akhirat. Nampak tak tuan? So bila kita doakan orang, bermakna apa? Kita akan kenal give and forgive. Kadang-kadang kita fikir kita yang terbaik, kita yang paling bagus, kita yang paling hebat. Hakikatnya kita tak perasan. Ada orang mungkin kita tak perasan kan? Dia baik sangka dengan kita. Mungkin di sudut kita banyak baik sangka dengan orang. Ini bukan senang nak beri pada ni. Bukan senang. Tapi cerita ini, social experiment ini memberi gambaran. Begitulah kehidupan realiti kita pada saat ini. Next. Dia dapat duit, dia nangis, dia sedih, dia cari lelaki balik. Dia makan nafas, maknanya dia cari Tuhan. Di sini uji menarik. I am like really living rough right now. I haven't had anything to eat today. Would you want a chance to have anything for me to eat? I've got one little bit there. Thank you so much, dude. Like, I'm really starting right now. You're amazing. Thank you. Yeah, man. Sorry? Yeah, I hope you actually really good. I just can't seem to feed myself. You're good, yeah. Subhanallah. Please, one time, get down, sit down. Subhanallah. Kadang-kadang kita nak insaf diri kita dengan benda seperti ini, mungkin menjadikan kita betapa kita kadang-kadang jauh lah daripada banyak perkara baik kan? Bila kita buat yang baik, tak perlu harap orang bagi baik kan? Bagi kita orang Islam, Allah pasti bagi kita yang terbaik pasti dapat. Setiap apa yang kita bagi, kita pasti dapat kan? Setiap apa yang kita lakukan, kita mesti dapat. Jadi dalam pertemuan sesingkat ini, saya nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan perempuan, banyaklah lakukan kepada kebaikan. Buatlah. Tak perlu orang tahu, tak perlu fungsi pun kat dalam media sosial. Buat dia lebih baik, insyaAllah. Okay? Saya ada seorang kenalan. Dia susah. Dia tanya saya, macam mana aku nak keluar dari kesusahan aku. Saya kata kat dia, kau percaya tak benda aku nak bagi kau? Kalau kau percaya, kau ikut je. Dia kata apa dia? Kau cari orang susah, kau sendiri doakan
Kau cari orang susah, kau suruh dia doakan kau. Selalu kita cari ulama, cari ustaz, orang kita ustaz ya. Cari orang susah, suruh doakan. Maka dia carilah orang susah, kan? Dia suruh kita doakan. Kadang-kadang kita tak perasan, kita tak sedar. Orang susah, dia benar-benar harapkan Tuhan, harapkan Allah. Dia doa setiap masa. Rasa tak setiap orang yang dapat itu dicium dia, dipandang atas, dia nangis kan? Tentu menangis tak dapat gaji. Sebab tu kita kena nangis pasal apa? Bukan syukur, takut duit tu hak kita bukan. Bukan sebab duit tu kita dapat sebab kita kerja, kita dapat duit tu. Kita balik nangis sedih. Malam-malam hari kita kata ya Allah, duit aku dapat ni betul ke hak aku? Faham tu faham? Satu kita kena lebihkan tuan. Sebab tuan-tuan penat tuan solat, penat buat amal. Nanti bab ni sangkut. Tak masuk lagi kita riba. Ya Allah benar. Betul tak? Kita nak lepas macam ni tuan-tuan. Tak lepas kita ni. Tak lepas. Tapi guru saya kata tak lepas. Satu lagi tolong doakan kita. Nabi suruh kita doa tu. Ya Allah matikan. Ya Allah masukkan aku ke syurga kamu. Kalau hisap kita tak lepas. Okay. Kawan paling bukan tak sini kasih. Atau dah kerja lama dengan ni. Contoh kat sini berapa lama dah? Setahun. Wan? Baru setahun jap. Berapa? 14 tahun ni. Oh, Wan? 10 tahun ni. Ni saya nak bagi sebab saya tak ada masa kan. Wan setahun ni kan. Kalau saya bagi selah kertas ni, saya bagi selah kertas, kertas kosong yang saya bagi. Puan nama tu? Nurlin. Saya bagi selah kertas, saya kata setiap orang jujur rasa jujur ni. Tulis tak puas hati aku pada Puan Nurlin. Menangis Puan Nurlin. Baru setahun. Puan ni menganggap 14 tahun. Penuh macam karangan sikit. Faham tak faham? Ini baru kawan dalam pejabat. Belum lagi taman perumahan. Macam ni kita nak lepas. Ini bukan gurau. Kalau saya buat yang gini nangis, satu dia bukan nangis. Dengan saya menangis sama. Betul kan? Saya kata tulisan sejujur ini tak kuati. Yang tu nama. Supaya penonton tak tahu. Ini semua. Hari itu makan nasi lemak. Langsung tak tahu. Kadang-kadang nampak ini, kadang-kadang benda tu nampak lain. Tapi kita rasa hati dalam kat orang. Faham tak? Kadang-kadang bila kita berbual, kalau berbual kan, datang berbual ni, dia rasa macam cerita pasal aku je. Ya. Orang kita macam tu, nak macam mana, memang kita macam tu. Orang sini dia lain. Saya sekolah gaji berderang. Sekolah 80% Cina. Saya belajar pada Cina, sekolah tadi kelas sekolah cerita Cina. Lepas tu sekolah bapak saya macam tu, dia nak saya macam tu, dia nak saya campur orang Cina. Belajar dari bangsa lain, bapak saya kata kerja dengan orang Cina ni lah. Tak tahu Cina ni kan? Macam ni tu. Satu, kalau kan teliti bisa lebih lagi tak bangsa. Kita bangsa yang tak apalah, okey. Kan? Nanti orang kata apa? Orang Cina tak gunakan falsafah tu. Orang kata apa tak? Dia tak gunakan kata-kata kita. Itu kenapa? Dia sibuk betul. Dia sibuk dengan orang. Dia tak sibuk dengan diri sendiri. Kerja dia biasa, kerja kami 10 kemah. 15 kemah. Pelanggan Mak Andam, semua artis ni. Tak sampai setahun kahwin cerai. Bukan komitmen tak boleh bayar. Nampak? Kan komitmen kan segala kita ambil dulu bayar komitmen. Segala tu. Hanya segala je, percaya segala. Kan? Tak boleh ambil macam tu. Kemudian kawan saya, manager kepada gudang dia. Gudang dia penuh, kayu balik. Penuh, tak balik. Tak balik. Seorang lain kan, nak kaya dia sanggup nak kaya. Ambil dulu. Nak kaya, kan? Rumah, sumpah, semua kot benda. Lepas tu lepas setahun ke tahun, kena tarik. Kan, dia kan ada mahkamah semua dia ada. Bukan faham ni. Bila tadi faham? Kan? Boleh beli.
Boleh beri yang terbaik. Kadang-kadang kita bagi pada orang, bagi pada anak kita, bagi pada isteri kita, bagi pada suami kita, bagi pada politik yang terbaik. Yang terbaik, nak bagi yang terbaik. Kalau kita dalam Islam, saya tak mampu buat juga. Dalam Islam ni, nak sedekah yang baik. Sedekah bagi pakai, kan? Tapi kalau ikut betul-betul sifat Nabi, bagi yang paling dia suka, paling dia suka, paling dia sayang, mana boleh kita tak mampu nak buat. Sahabat bagi isteri, golongan Ansar dan Muhajirin kan, sampai-sampai bagi isteri, kita seorang kita bebas, nak bagi aku. Apa orang tak hidup lagi, terbalik, orang terbalik. Nak tengok satu lagi video. Setakat tu ada soalan tak nak tanya? Saya tak nak sama-sama habis, saya nak post, saya nak soal jawab. Ya, saya tengok ni iklan kayu. Saya suka iklan. Ya. Tapi tak buat pun. Haji. Hantar tak buat. Nanti dia tak buat. Haji. Ya. Kalau Uwais Al-Qarni ni satu sifat dia yang dia ni lelaki yang hidup tak pernah jumpa Nabi. Maka bila tak jumpa Nabi, maka dia tidak berada di kategori sahabat. Dia tak dapat label sahabat tu. Nampak kan? Cantik skrip Allah. Sebab Uwais Al-Qarni itu, wujudnya Uwais Al-Qarni menjadikan kita ada harapan untuk dapat seperti dia. Kalau dia sahabat kan, dia sahabat kan. Uwais tak pernah jumpa Nabi. Dia datang, tapi Siti Aisyah radhiyallahu anha kata Rasulullah safar, dia balik. Dia tak tunggu, dia balik. Sebab mereka balik cepat. Satu akhlak ni hadis Suhail. Dia mak amalan yang mak. Yang Uwais ni banyak ada perbuatan air. Dia ada lebih makanan air tu dia tak simpan. Dia akan bagi jiran. Dia tak akan simpan. Itu yang dikatakan kita doa semoga rezeki kita cukup. Banyak orang minta rezeki berlebihan. Ya Allah, bagi aku rezeki melimpah ruah kan. Tak ada masalah. Tapi kalau melimpah ruah, kita tak mampu. Itu yang kita berada suami isteri. Faham tak masing-masing dah ada kehidupan yang kan, tak sepatutnya lah kita ada. Jadi minta rezeki yang cukup. Cukup untuk kita amalkan. Dia akan lagi apa yang dia tahu. Uwais Al-Qarni ini hubungan dengan mak sangat-sangat luar biasa. Jadi cerita Uwais Al-Qarni itu adalah pengharapan kepada kita yang tak pernah bertemu dengan Nabi, bukan sahabat, boleh letakkan harapan setinggi itu. Dan manusia yang Allah boleh muliakan. Kan? Yang doa ni, bila Nabi jumpa Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Nabi kata, kalau kau jumpa seorang lelaki yang ada tanda kat tangan dia, ada dua kata tanda di tangan, dan engkau minta dia istighfar untuk kau. Kalaulah itu berlaku pada kita akan tanya, siapa orang itu? Aku lagi kangen kepada orang lain. Umar ni manusia yang paling dekat dengan Nabi. Tapi Rasulullah kata macam ni, sahabat ni, dia suka nak tahu tau, apa amalan dia, apa perbuatan dia, apa sikap dia. Maka Umar tak ada masalah nak mintakan Uwais Al-Qarni doakan dia. Sedangkan Umar ni confirm syurga. Uwais namun tak disebut sebagai ahli syurga. Maknanya lelaki yang confirm syurga. Tapi Umar ni confirm syurga, namun yang disebut sebagai ahli syurga Umar Al-Khattab, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib. Tapi bila Nabi kata kau jumpa orang, kau minta istighfar, dalam masa kita minta didoakan untuk kau, mereka tak kata patut kan? Betul tak? Satu kedua perkataan orang kita, kau kenal siapa? Nampak tak? Ini bahasa-bahasa iman yang rusak. Iman yang rusak. Kalau dari sudut makrifat, iman rusak. Kau kenal siapa? Kau tahu siapa aku? Rusak. Faham tak? Sampai berfikir. Masuk diri saya tahu. Saya masih ada mak, ayah, bapa saya dah waktu uzur, mak mentua bapa waktu saya. Kesenangan kalau semua bapa. Satu, doa Uwais Al-Qarni naik sama abad timur sebab bukan senang dengan ibu bapa. Siapa yang jaga bapa dan mak ni? Siapa yang jaga? Ada yang jaga? Bukan senang jaga bapa dan mak.
Engkau jaga mak kau berak kencing bukan senang. Kalau siapa-siapa berkorban jaga mak dia, kan, lagi kacau jiwa kita. Adik-adik malah kita pula. Kau jaga mak macam mana? Pam. Sekarang kita yang jagakan dia. Lepas tu mak pula boleh sebelah dia pula. Kau buat dia ni, because aku tu mak sakit tau. Mak ni ada mana mak pula? Bukan senang nak dapat letak duduk tulis Al-Fatihah. Nampak tak? Kalau jaga mak senang. Bukan, tak senang jaga mak. Faham ke bang? Orang perempuan, mak, suami nak dapat ni. Orang perempuan, dengar balik. Antara perempuan dengan lelaki, dengan suami dan isteri, sebenarnya perempuan lagi power. Power. Dia sabar tinggi. Satu abang pilih dia mengandung. Kalau lelaki mengandung pun banyak ibu. Tak tahan perempuan. Kita tolong betul buku masih jauh. Tak tahan. Kan? Abang mak hebat perempuan. Dengar. Orang perempuan, kalau dia jaga suami dia, dia sabar. Cuba tengok orang lelaki. Kalau isteri kita picit dahi kita pening kepala, dia picit kaki kita lembut, dia picit pada badan kita lembutkan, dia picit sampai suami kita tidur. Bunyi tak suami isteri tu picit sampai sampai suami tertidur. Bunyi tak ada. Tapi kalau suami picit isteri sampai dia tertidur, dia picit bau tak sampai 5 minit. Dah ini. Suami, orang perempuan memang sabar. Sebab tu orang perempuan yang baik. Bila anda nak anak anda buat itu baik untuk anda kena buat itu baik untuk bapak anda. Faham? Bukan semua dapat mak yang baik. Bukan semua dapat mak yang baik. Walaupun mak tu, watak tu sepatutnya baik kan. Tak semua dapat mak yang baik. Ada mak, dia buka anak lain. Kita tak kenapa, dia tak pandang. Ada mak, kita menantu wajib taat pada mak mentua ni. Mak mentua adalah ranking nombor 1. Faham kan? Dari hukum mak mentua adalah ranking nombor 1. Faham kan? Suami punya mak itu ranking nombor 1. Jadi kalau mak mentua dia tak pandang kita, dia dengan ipar kita, dia tutup kita, dia rasa lah surga mahal. Nak jadi orang yang tak heran dengan kata orang, bukan senang. Kena pula bangsa Melayu. Israel koyak, Melayu dan aku koyak. Faham? Kan? Nak dapat anak yang menjaga mak dan kita buat, kita kena buat yang terbaik pada mak kita. Bukan senang. Sebab itu hadis Abang ayat kes. Ramai orang, kenapa lah anak saya tak pandang saya? Saya jangan tanya, Tuhan, masa arwah mak bapak hidup, jagalah. Tak. Inilah kes. Nanti, Tuhan ni masih kerja ke? Biasa dah tak boleh pergi, dah tak boleh bawa kereta, suami dah tak ada. Biasanya suami mati dulu. Biasanya suami mati dulu. Biasanya tu tengok perempuan yang tinggal, suami mati dulu. Tahu pasal apa? Okey, tak bagi tahu ya. Dengar. Kan? Kebiasaan ni, lelaki akan sakit, perempuan sakit. Kebiasaan itu. Kebiasaan ni suami kita akan uzur, sakit, kadang-kadang dia kena kanser, kena senjata. Perempuan akan jaga dia. Perempuan tahu tak pasal apa? Perempuan tahu pasal apa? Aku propose. Perempuan tahu pasal apa? Lagi bawah. Tahu pasal apa? Bila suami sakit, sebab 20 tahun kahwin, 15 tahun kahwin, tiba suami sakit ya, jaga dia 2-3 tahun dia meninggal. Sebab Allah nak bawa kita ke syurga. Bila kita himat di saat akhir, abang bapa akan balik. Semua 15 tahun dosa kita balik. InsyaAllah. Kita sabar. Jaga lelaki sakit bukan senang tau. Lelaki kau sakit dia mengurang. Faham tak? Lelaki kalau sakit, dia kalau mengendah, betul. Suami dia tu. Betul tu. Kan?
orang lelaki tak, dia kau sakit sikit, dia kena minum isi. Maksudnya, itu dia juga. Nak jaga. Sabar bang, sabar sakit. Sabar. Sebab itu habis tu, lelaki tak jadi banyak. Apa jadi kalau lelaki mati dulu, isi masih hidup? Perempuan boleh kahwin lagi? Tak, selalu perempuan tak kahwin. Kebiasaannya tak kahwin. Ada buat yang muda akan kahwin lah. Seksa suami. Sebab di dalam kubur, suami pula akan terseksa kerana akhlak isterinya ditinggal. Hubungan tak putus. Kan kadang-kadang kan suka masuk kat YouTube, kat TikTok. Kan? Kau nangis depan YouTube pasal apa tu? Suami kau kena bantai. Faham tak? Engkau cerita semua ini, suami kau kena seksa dalam kubur. Sampai jadi lagi siapa ini? Tolong. Faham tak? Suami meninggal, dia dah jaga akhlak dia, tak pejabat, tak betul-betul tampar. Orang lelaki dia ingat ni, jangan tepuk-tepuk bini orang tau. Terutama yang dah meninggal suami dia. Tolong jaga pasal kesian suami. Kadang-kadang perempuan tak perasan kan? Pakaian yang boleh tukar, tolonglah. Suami tak tahu apa seksa dia, azab dia kan? Kita tak jaga amal, maka tak datanglah mimpi. Kan orang jaga amal ni datang suami dalam mimpi dia. Kan suami dia kusam, baju kutuk, kain kutuk lah. Dia tahu, ya Allah, aku kena salatkan suami dia. Sekarang dah kenal saya lah. Dah kenal saya. Aku lakukan isu, hantar dia maklumat tu pada madrasah. Kita buat solat ajak tu dengan free FOC. Kita bukan jauh sebab aku je. Dia tak bayar ibu. Dia kata, alah tambah nak sikit sikit, rumah aku sujud tu. Sujud ni tak dapat, sujud akhirat tak. Kan kalau ada apa masalah kan, ini saja kita. Kan kita ada solat ajak, kita ada bagi kita solat ajak. Nanti kan isi solat ajak tu, lepas tu kan dalam telefon kita mesej je. Suami saya sakit, anak saya nak isi. Kan, mak ibu saya sakit, nak beranak lagi. Apa sakit? Kita mesti ada hajat yang awak kan. Minta tolong kepada Allah satu solatkan, doakan. Ni kan kita nak sambut Ramadan. 2 bulan lagi kan, bulan 12 habis, bulan 1, bulan 2, bulan 3 kita nak Ramadan. Betul? Masa Ramadan kami buat bacaan 30 juzuk. Baca 30 juzuk. Sedekahkan pada arwah. Jom kan, hantar orang arwah rumah. Kita baca, kita sedekah, kata sayang keluarga. Kan, arwah tu kita biarkan. Paling dekat dengan kita ialah suami kita, isteri kita, anak-anak kita. Kan? Tapi yang moyang kita, nenek kita biarkan dia sendiri. Bagilah nanti kepada masa kita tahu dah sebenarnya. Kita buat bacaan 30 juzuk, kita sedekah lagi buku. InsyaAllah sampai kita tunggu. Berdua Pak Wali. Kalau kita bawa kena tengah jam. Kalau puji bagi kita tentang je.
方式。你เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่านั้นในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดให้ประกันชีวิตจึงมีความดี Insurans. That's it. Kan, dan juga barangkali dengan banyak informasi dan Malaysia banyak harap betul kan lah. Telekom, grup proton kan, kita bagi besar, ini bagi besar. Tuan-tuan nampak tak? Ini gratis. Kalau nas al-fawminas sebagai manusia memberi manfaat kepada orang lain. Dan kita nak beri manfaatnya dalam kehidupan kita. Orang dengar orang kebaikan kita juga. Dan kita sebenarnya nak bagi kebaikan kepada orang. Sebab dalam diri tuan-tuan kita tak fikir. Kadang-kadang pernah fikir tak? Kadang-kadang kita hidup, kita sedikit dengan kita dengar. Contoh kita nak naik kereta, kita tak tinggal bersimpang. Orang yang tak kenal. Terima kasih. Soalnya nak kawal emosi nafsu. Macam nak kawal nafsu, macam nak kawal supaya kita tak salah uruskan nafsu kita. Nafsu ni bukan pada seks saja, kan? Nak pergi bawah, nak pergi kan? Nak berani lebih pada sepatutnya. Minum ni kan? Saya tak ingat Imam. Dia dari Imam Syafi'i. Minum ni 3 kali. Kan? Sampai habis 3 kali. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Sampai habis saya. Kalau bagus 3 kali lah. Tak buat lah. Sampai habis saya. Dia akan, sebab urut ni, dia ada dia agihan. Kan? Dia ada dia agihan. Minum lah. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. InsyaAllah. Sampai makan minum pun Nabi ajar kita. Kan? Sebab semua dia besar. 1,3 anak yang terbaik fokus pada makan minum. Sila pada makan minum datang dari rezeki yang halal yang didekati Allah SWT. Tapi cara makan pun penting. Hari ini tengok kan, kita makan main handphone. Betul? Main handphone. Kita makan main handphone. Macam ni, macam nak berkat. Betul? Ni ni simak cara pegang. Kan? Maknanya jari kat bawah ni sunnah. Kan? Bila usaha nak hapuskan sunnah, maka cawan akan dijadikan rangkai. Kita pegang rangkai, maka terputuslah kita dengan sunnah. Pegang cawan, pegang mangkuk. Faham? Sujud, hapuskan sunnah jari. Kan? Sujud, garu. Kan? Tak salah, taklah dosa, tapi dia lah sunnah. Rugilah kita. Sebab markah sunnah tu berapa amal lagi tu. Kita mana tahu besar tu. Contoh, bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ajalah nak sini. Boleh lah, nak buang sini kan. Kan? Sebab cara makan, pemakanan, cara makan mempengaruhi tuan. Kalau orang kenal kita, dia akan tahu ni dia tak fokus. Sebab kita makan, kita pada sapi nak makan beras kan. Sebenarnya makan apa saja. Kalau dimakan tu, kalau Islam kerana Allah berezekinya berkat, tak ada masalah. Tak ada darah tinggi, kecil mani dan kesukaan. Percayalah, ini sunnah. Sunnah, itu penting. Kan? Kambing Nabi suka makan. Cuma ada darah tinggi juga. Kan? Dia makan kambing tak darah tinggi. Salah. Tapi makan macam kambing tu darah tinggi.
macam kambing makan. Ada gembar dia. Ni tak settle soalan gembar soalan ni memang ada lah. Bukan darah tinggi, darah semua naik. Dia orang tu. Kan? Allah Akbar. Sebenarnya kan, bila kita bekerja dalam organisasi macam ni, kan? Yang tuan-tuan sedang buat ni, sebenarnya tuan-tuan sedang bangunkan kemampuan untuk menjadi yang terbaik di semua posisi dan kehidupan tuan-tuan. Tuan-tuan bekerja sekarang, tak kisah jalan apa pun. Bayangkan ni, ada orang kerja ni hanya bancuh kopi je, makcik tu. Ada satu big boss ni kisah benar. Big boss ni, dia CEO dalam company tu. Bila orang bergelar chairman, CEO, board of director, biasanya dia tak banyak kawan. Orang bawah ni, kerja bawah ni untung sebenarnya. Banyak kawan. Board of director tak banyak kawan. Tak banyak kawan tuan-tuan. Dia main dengan bola golf dia. Dia pukul jauh, dia pergi balik. Faham tak? Orang kata memang sifat tu gila. Lagi gila main golf. Pukul dia jauh, dia pergi. Tak ada orang kecil je. Dia tak ada kawan. Lagi atas kita duduk, lagi kurang kawan kita. Yang bawah ni dia banyak kawan. Dia banyak umpat. Dia buat untung, tak mengumpat. Faham tak? Dia ada perumahan kontra lah. Ada seorang CEO ni, company ni, sesekali dia masuk pejabat ni. Lepas tu satu hari dia masuk ke pejabat, dia panggil makcik yang buat air. Kan? Dia tak kenal makcik ni pun. Makcik dia datang, dia buatkan air. Dia kata makcik dulu lepas saya sekejap. Lepas tu dia tengok makcik, dia tengok dia. Makcik tanya, kenapa bos? Dia kata apa? Saya suruh tengok makcik. Makcik happy Makcik ni pula kata, saya suka tengok bos happy Nampak pandangan kita beza kan? Orang pandang kita, kau biasa hidup. Kita pula pandang dia, kau happy kan? Makcik kata, bos kata, kenapa makcik tengok saya best, happy? Kenapa makcik? Tak adalah, bos datang pejabat sesekali je, boleh pandang macam tu. Bila pejabat datang, saya kena datang tetap lagi kan? Makcik, apa bos kata, makcik bagi saya kopi. Saya seronok. Hari ini hati saya gembira dengan kopi makcik. Saya happy dengan kopi makcik. Best. Saya tak dapat kat kedai. Tapi makcik ni kopi ni saya tak jumpa tempat lain. Seronok makcik. Satu saya datang just because of nak minum kopi makcik. Saya suka minum kopi makcik. Makcik ni siapa pembaca, tapi dia tak perasan bahawa dia telah buat orang bahagia. Jadi jangan hidup, jangan rendahkan diri sendiri, boleh tak? Jangan kita rasa aku kerja bawah dia. Bunuh karakter tu, bunuh sifat tu. Kita manusia yang bunuh. Tahu tak? Kita nak lepak kat mana? Taman bunga. Taman bunga. Siapa yang siap tu? Orang bawah dia. Mana ada program karakter kisah bunga? Faham tak? Kita nak lepak-lepak kat taman bunga betul. Happy kan? Orang siap bunga tu buat orang bahagia. Saya ada seorang kawan jutawan. Dia buat kek. Dia buat kek dapat jutawan. Bermula homemade pasal dia ada kilang RM1,000. Saya kata pada dia kan, kawan saya kata pada dia, engkau untungnya, aku seronok tengok engkau. Kenapa? Engkau buat satu Malaysia bahagia. Kenapa pula? Sebab bila engkau buat kek daripada hati, orang makan nak dia. Orang lupa dia ada masalah. Kalau orang kaki kek, dia menghadap satu kek habis, dia hemat. Betul tak? Dia happy, dia seronok betul kan? Jadi kau buat orang lupa masalah. Jadi nampak kecil dia peranan kau kan, tapi sebenarnya besar dalam kehidupan orang lain. Buat kilang, hari jadi kilang, homemade je. Nampak tuan? Jadi siapa pun contoh perempuan, buat orang bahagia. Dengan cara, dengan jalan, dengan kaedah tuan-tuan sendiri. Jangan fikir, kadang-kadang kita hanya pergi biasa dia kat organisasi ni, balik rumah kita adalah lelaki. Anda adalah imam pada keluarga anda. Anda adalah ketua kerajaan, anda PM. Anda adalah PM untuk organisasi yang ada dalam rumah tu. Isiakan nanti anda bawa jalan, anak kita bikin kes ni, kita kena solvekan masalah anak kita kan? Kita kena settlekan masalah rumah tangga kita. Kita ada masalah keuangan, macam bang dah bulan ni elektrik tak bayar, kereta kita nak kena tarik macam bang. Nampak tak? Kan? Jadi kita ada watak besar dalam rumah kita nak selesaikan masalah ni. Dalam kehidupan kita, kita adalah somebody. Ingat tu je, kita adalah somebody. Kita adalah orang penting dalam kehidupan orang lain. Jangan kita rasakan. Kadang-kadang kita nak cepat. Kita nak cepat. Tapi
sikap kita menyebabkan kita jadi lambat. Banyak berlaku kita tak perasan. Tak ramai orang masalah ini. Contoh saya nak ambil contoh. Saya daripada madrasah saya, sekolah saya di Kembangan Dua Tunggal. Saya nak pergi kat Ion Big, seperti Ion Big, kat mana-mana mana, kan? Saya nak beli barang cepat, masa saya ada mati 10 minit. Saya nak beli barang penting sangat. Jadi Ion ni biasanya parking tak ada. Betul tak? Inilah the power of doa. The power of doa. Jadi bila saya nak masuk itu, saya minta pada Allah, ya Allah, Engkau bagi aku parking. Engkau bagi aku parking. Kita bukan minta projek parking. Parking je. Asal kau tak nak minta. Bagi hospital. Hospital besar Melaka. Saya tak pernah tak dapat parking. Pasal apa? Minta lah, kau tak minta. Kau tak minta, aku marah pula. Faham ke faham? Minta lah. Mesti ada parking. Kita tak minta. Minta lah. Apa susah? Sebab tu. Nampak tak kita dengan Allah tu jauh betul. Kita minta pada besar je. Kan? Maknanya kita perlukan Allah pada benda besar. Sedangkan Allah melakukan keadaan kita pada bila-bila masa. Faham ke faham? Saya sampai kat Yondik, betul-betul parking kereta depan pintu Yondik besar. Betul-betul parking kereta tu kosong. Memang dia tunggu datang saya. Saya masuk je. Ini bukan kebetulan. Dalam Islam tak ada tak. Kebetulan itu semua tak ada untuk kita. Kita minta lah pada Allah. Tak minta. Bila tak minta, tak jadi lah. Faham tak? Bila kita minta, kita sedang memudahkan kerja orang lain. Pasal apa? Ha? Kalau kita dah minta, kita telah memudahkan kerja orang lain. Pasal apa? Kalau kita tak minta parking contohnya, apa akan berlaku? Kita akan cari parking. Kita letakkan kereta kita kat belakang orang, lalu lintas, betul? Kan? Orang nak keluar susah, kadang-kadang kita ambil je. Orang nak keluar, kita lumpur je. Sebab kita tak cepat. Nampak tak? Jadi sikap kita sebenarnya memburukkan keadaan, menjadikan satu itu lebih buruk dalam kehidupan kita. Kita tak perasan. Kita tak perasan. Faham? Banyak benda yang lebih selesai kalau kita ada hubungan cantik dengan isteri kita. Tengok dia ni ada mudah tau. Iklan ni tadi yang kita tak ada mudah tu. Tapi tengok dia sedang hidupkan satu amalan yang sepatutnya dimiliki oleh kita umat Islam. Betul tak? Contoh siang berbunga, kan? Siang berbunga ni kita rasa Allah siang berbunga je. Tapi pokok bunga tu adalah pokok tu makhluk Allah yang bertasbih setiap saat. Kalau orang faham tu, dia siram tu, ya Allah dengan berkat tasbih tu beri manfaat pada aku. Besar kehidupan. Kita tak faham. Kan cakap ada orang suka tanam pokok. Cantik pokok tu kan. Tu tasbih itu. Ni dah mati tanam pokok. Itu tak tanam pokok. Kan? Dah mati pokok banyak. Masa itu tak nak. Kita buat. Saya nak buka soalan. Ada soalan tak? Ada berapa soalan? Kalau nak semua boleh. Ada yang kat tangan ni. Ada. Yang saya jawab, saya jawab. Berkaitan dengan organisasi dengan keluarga. Kedua dia, saya fokus. Ada. Semua tengah fikir saya kadang-kadang tak bunyi. Orang kita kadang ni kawan cakap apa, nanti orang dengar. Yang boleh tanya lah. Soalan boleh tanya? Ya saya. Mak kita, mak betul kita tinggi tau. Dari segi hukum kita kena tak ada. Dengar. Mak kita panggil kita. Dia panggil, mak panggil awak apa? Angah balik Angah. Suami tak bagi. Tak boleh balik. Tapi itu ada dalil dari Rasulullah pernah ditanya seorang wanita, ya Rasulullah, aku nak lawan bapak aku meninggal, tapi suami aku dah keluar, dia pesan masa dia keluar, dia kata aku tak boleh keluar. Maka suami Rasulullah kata, kau tak ada suami aku. Sebenarnya bapak dia meninggal. Taat suami itu besar. Faham? Mak mentua tu orang sudah jadi mak dia kan. Jadi mak kita tu kena taat. Wajib taat. Biasa suami dengan mak mentua dia tak sama. Kita dengan orang kita wajib taat. Kan? Banyak
isu-isu rumah tangga yang kita rasa. Contoh kita dengan suami kita ada duit, suami kita meninggal, sanggup tak nak bagi hak faraid kepada mak kita, mak mentua kita tak dapat, kita pun tak selesa dengan dia. Tiba-tiba banyak faraid tak settle. Kadang-kadang kita suami isteri menjaga, ada menjaga, kita ada tempat-tempat perniagaan kan, buat dalam bisnes awal yang kampung kan. Tiba-tiba suami kita meninggal, bila buat faraid, mak mentua kita ada hak tahu kat atas duit tu kan. Tapi kita tak nyamuk mak mentua kita. Jadi kata dulu penat-penat, bukan dia datang jenguk kita, tiba-tiba nak duit pula. Bukan mudah sebenarnya nak dapatkan tiket ke syurga tu. Sebab kita rasa tak cukup, kita rasa hakik, kita rasa itu tak sebenar. Hidup tak boleh rasa. Hukum ada hukum, tak terikat dengan rasa kan. Hukum ada hukum kan. Isteri kita bekerja gaji lebih tinggi, kita suami wajib bagi nafkah, kena bagi kan. Tempat tinggal, pakai dia setahun sekali, makan minum. Ada orang kata lah gaji dia banyak, 3 sekali, tak boleh gitu. Okey, ada soal situ ada pun? Ada pun? Sebab kalau kita berusaha baik, setiap masa kita channel kepada kehidupan kita, apa saja kita buat, kita channel kepada kehidupan kita. Maksudnya macam mana Pak Riz? Macam ni, anda baik dengan mentua, ya Allah, dengan perbuatan baik aku dengan mentua, tolong bagikan program. Kita buat kerja baik kat organisasi ni, jabatan kriminal kita buat baik. Ada orang dia tipu kerja, ada orang ada integriti, tapi kita ada peluang, kita tak nak buat. Ya Allah, kalau kau nampak perbuatan yang baik, selamatkan program. Nampak tak kita channel kepada kita? Always, every time, always channel kepada keluarga kita. Channel. Kalau suami sakit, isteri sakit, anak-anak ada masalah sosial, aku nak channel kepada mereka. Channel. Ya Allah, 1 sen pun aku tak ambil syarikat ni. Aku kerja dengan sepenuh hati. Ya Allah, kalau kau nampak perbuatan itu baik dan kau berkati rezeki aku, selamatkanlah anak aku. Aku tak mampu nak bimbing dia, aku tak ada kekuatan nak bantu dia, aku tak ada ilmu. Ya Allah, tolong dia. Nampak tak? Sentiasa channel ke situ. Ya Allah, aku ada hubungan dingin dengan mak mentua aku ada hubungan dingin dengan suami aku, dengan isteri aku. Tolong Ya Allah, aku masih sayang dia, tapi aku tak tahu macam mana nak selamatkan keluarga aku. Buat channel yang ke situ. Bantuan Allah pasti sampai, insyaAllah. Ada soalan? Ya, Pak. Satu lagi Pak Anu, antara isteri dengan mentua, mana lebih suami tu kena utamakan? Mak mentua dia, mak dia tu lebih tinggi daripada isteri. Kita pernah dengar Pak Riz, dia kata isteri kita ni dia hidup dengan suami lah, lebih lama daripada mak kita. Ya, dia macam tu. Sekarang ni saya nak cakap bahawa hukum susah. Kadang-kadang ada orang dia bagi ceramah, dia nak orang selesa dengan pendapat dia, nak jaga audio, nak jaga pendapat orang. Hukum ada hukum, tak boleh kira pejuang wanita ke, hak asasi wanita ke, hukum ada hukum. Mak dia kan, mak dia bagi wajib dia bagi, walaupun isteri halal. Tapi sama sekali yang takut, suami takut. Jangan risau, suami tak kembali. Sebab dia ada isu dayus kat situ, baik kat situ. Dia ada isu yang Allah boleh laknatkan manusia tu. Itu berhati-hatilah semua. Bukan nampak gurau-gurau, gurau kan, takut inilah bini dah siapa. Benda ni benda bab akidah, ni bab hukum. Tak boleh main. Isteri suami pada suami, dia buat suami takut, maka dia ada suami berusaha besar suami itu pada Allah SWT. Jadi berhati-hatilah jadi suami, bukan senang akhir zaman kan? Bukan senang. Banyak orang popular kerana memprogramkan, memvideokan kisah-kisah macam ni, takut ini kan? Terkenal lagi. Tapi hukum-hukum kan? Tapi satunya Islam ni diindah, bukan risau. Islam ni indah, cantik. Satu, suami yang baik dia tolerance, isteri yang baik dia tolak asuh. Faham tak? Give and take, dia jadi bagi. Faham tak? Kalau kita bercakap tentang hukum, memang ada itu kan. Contohnya suami, dia arahkan isteri wajib buat tanpa ada alasan, termasuk tidur. Isteri tolak sebab penat, hukum dia dosa besar. Allah laknat kita pada waktu itu, sampai kita bangun lagi. Memang main. Jadi suami yang faham, dia jangan minta lah. Isteri dah penat, jangan minta. Itu kesenang. Sebab itu tak belajar masa hukum kahwin, tak belajar masa musuh kahwin. Itu masalah.
Faham tak? Suami nampak isteri penat, janganlah minta. Kena dah. Ha? Suami dia tak pandai buat, dia terkejut dia. Kita tak belajar. Melaka, tak belajar, kurang ajar. Memang betul Melaka ni. Oh muak, sama lah tu. Dia macam ni. Isi tengah tengok TV. Buatkan saya hari, dia tak buat dosa. Kita tahu dia tengah tengok TV rancangan paling berbeza. Tahu lah, jangan suruh buat tu. Sebab kita buat isi kita berdosa besar. Kita jadi punca, nampak tak? Kita jadi punca. Kenapa kita nak buat dosa? Kita kata kita sayang isteri kita, tapi kita jadi punca buat dia dosa besar. Faham tak? Tolong ambilkan ais kopi. Kan? Isi tengah goreng mi tu, mi nasi tu untuk dia makan dekat breakfast. Dia suami. Ni, stranger tu suami. Ambilkan setengah ais sekejap. Nampak tak? Suami isi tengah bunga dengan stranger tu bunyi. Itu masalah kita kan. Tolerance, tolak ansur kan, itu akan menjadikan bahagia untuk lebih kuat. Satu, kursus kahwin tu, kursus kahwin tu penting. Kena di-update isu-isu semasa yang dibawa masuk. Dan hari ini zaman handphone. Sejauh mana kursus kahwin tu ada isu berkaitan dengan handphone. Dan berapa ramai lelaki dan perempuan yang kenal perempuan lain, lelaki lain dalam TikTok. Nah, ini semua isu-isu besar yang nak kena tarbiyah, bukan senang. Ada soalan? Ya, saya. Tapi satu kena tolerance, satu kena hikmah, bijaksana mesti ada. Faham tak? Mesti ada. Satu kita minta Allahumma hakim fiddin wa alimni hikmah. Minta, kita tak buat amalan ni. Jadi satu kita akan lalui semua konflik ni. Minta lah, takkan lupa insyaAllah. Tapi tak minta. Dah tahu karakter mak mentua macam ni. Kadang-kadang mak mentua tu tak dekat sini mak mentua tau. Mak mentua kadang-kadang dia susah lepaskan anak dia. Dan kahwin dengan kita tapi tak lepaskan. Sikit-sikit kan panggil, sikit-sikit panggil suami kita, sikit-sikit panggil suami kita. Suami kita ni tak terikat, taat pada suami, tak pada mak mentua, mak sendiri, orang sama sayang isteri. Jadi kesian dah budak lelaki ni. Kesian dia. Kesian dia. Dia minta pada Allah. Pun dia tak selesa tau. Patut dia uruskan anak dia, nak balik uruskan mak dia. Kan? Minta pada Allah. Minta buat. Ya Allah, aku takkan arang suami aku. Kalau kau nampak arang, kalau kau nampak perbuatan aku, perbuatan seorang isteri yang soya, yang kau laki, kau berkati, tolong aku ya Allah, agar aku dipermudahkan jalan hidup. Minta. Nanti suami, nanti mak mentua kita akan abah bagi tunjuk. Abah bagi tunjuk. Bukan senang lah. Isu kahwin bukan senang. Dulu kita masa sekolah nak kahwin. Sampai main kecil-kecil pun akan kahwin kan? Tahu-tahu azab. Banyak risiko, banyak dia punya angka larang, dia punya sakit ni kahwin. Betul tak? Dulu sikit-sikit nak kahwin, bocin sampai setahun nak kahwin. Kan? Nak kahwin tu menang. Kan? Aduh, sekarang kau tahu kan? Bukan senang tau. Dia kemudian budaya kita lah, budaya Melayu. Sini ni, dia orang sini, dia satu rumah boleh duduk 5-6 keluarga tau. Oh, kita belum tentu. Kita datang jumpa sekali pun bergaduh berluan. Kan? Dia boleh duduk tau orang-orang Cina ni. Nampak tak? Dia ada budaya-budaya dia lebih baik daripada kita. Kan? Kalau kampung kita tengok kan? Sampai duduk 7-8 keluarga, 5-6 keluarga duduk. Relax je. Kita gaya kita boleh duduk. Kan? Anak punya pasal tu bergaduh berluan. Anak kan? Tak tahulah. Ni orang Cina tu bagi ceramah. Ya, tapi mostly baguslah kan. Melayu mostly tak bagus. Banyak ni benar kan, satu itu lagu kan. Maknanya orang Cina ada satu perkara tu, saya tengok kat kampung lah orang Cina, kat Cina, dia semangat dia tu, semangat
Semangat satu sini dia pertahankan kecintaan dia kuat. Semangat dia. Kita tak maju sikit je dah liberal. Faham tak? Kalau kaya dia, aku tak perlukan cara Melayu. Kan? Melayu pun macam tu lah. Biasa bukan nak cakap macam ni. Kan? Kita jealous, iri hati, cemburu. Kan arwah apa ustaz, apa ni, arwah tuan guru Ismail kamu dah pernah cakap, dalam banyak kawah apa ni, kawah api neraka, ada satu kawah special. Kan? Kawah lain, apa kawah kan? Macam gunung api kan, ni kawah neraka tau. Dia turun naik. Satu kawah tak nak naik. Orang kawah tak nak naik. Kawah lain dah naik dah lepas. Yang kawah tak nak naik, dia cicit Melayu. Dia naik, dia tarik balik. Dia naik, dia tarik balik. Sebab aku pula ke. Lalas seorang tak naik. Dia tarik dia. Orang kita. Sebenarnya falsafah tu boleh ubah kalau kita nak ubah. Banyak orang berjaya betul tak? Kan? Bukan salah kat bangsa tu, salah kat kita sebenarnya. Kan? Salah kat kita. Kita bawa benda-benda yang salah lah. Maka dilekatkan pada bangsa. Sebenarnya tak betul. Kita yang bawa benda salah. Kan? Kita nak pandang yang baik, maka jadi baik. Sebab kalau sebut Melayu Islam, maka pandang pada Islam kita jadi bagus sebenarnya. Bawa puan, banyak doa puan. Banyak doa. Konflik ni tak pernah berakhir. Kan? Kadang-kadang kita jadi semua salah. Antara mak, isteri. Kalau itu cerita benar, kisah puan sebenarnya. Suami tu lagi teruk puan dalam hati dia. Dia jadi tahu. Antara mak dengan isteri atau mak isteri. Tapi isteri dah banyak berkomentar. Menang tak tu? Puan, dia macam ni tau. Dia macam ni. Dia macam ni. Saya nak bagi puan satu tips. Dia macam ni. Dalam hidup, dia sekarang selagi puan ada nada macam tu, maknanya puan tidak berada kat level apa? Kalau reda sampai puan dah tak ada ingat. Sebab siapa yang Allah reda ke atas reda dia pada masalah tadi tu, Allah titip hari. Satu ada orang dia miskin dia senyum, tapi banyak orang dia miskin dia nangis. Kenapa orang miskin dia senyum? Sebab dia reda dia miskin dia, maka Allah titip dia ketenangan. Sebab tenang hanya Allah bagi pada orang reda, tak bagi pada orang sebab-sebab. Kaya tak semestinya Allah bagi dia tenang. Banyak orang kaya tak tenang. Banyak orang kaya hidup dia tak tenang. Orang kaya alam banyak, alam banyak. Ada darah lagi. Tidur tidur. Itu yang miskin tidur sampai terlajar. Dia ingatkan ibu. Kau mana tuan? Banyak doa pada Allah. Nanti kan tuan dulu dan doa tua suami betul saja. Tak perlu. Kan ini bukan biasa lah dalam kehidupan. Kan? Ada soalan lain tak? Ada soalan lain? Sebenarnya kan Allah nak menunjukkan sangat Puan tak nampak. Sebab dalam puan berumur pun puan berkorban. Cuma puan tak umur, pengorbanan itu di belakang itu. Kata seorang ulama, di saat kamu diuji, kamu mengeluh dosa yang datang, tapi ujian itu tak ada. Kan jadi bijak, kan baru jadi bijak. Di saat ujian datang, kamu mensyukuri, bersabar, reda, pahala yang datang. Ujian itu akan kamu rentasi dengan lebih tenang. Nampak tak? Setiap kita ada bahagian kita. Saya cakap pun sekali ujian banyak. Ujian saya bukan senang pun, banyak. Setiap kita ada ujian. Hanya tak share kat orang. Kalau kita share kat orang, kadang-kadang orang pun menangis tengok kita kan. Tak sampai, tak sangka kau macam tu ni. Aku tengok kau yang pergi dekat pejabat. Ya Allah, buat ujian kau. Kita pun nak cerita. Kan? Sedang tak nak cerita. Nampak, faham tak? Sebab setiap kita ada bahagian. Puan ada cerita. Yang sebelah tu tak tahu dia. Dia pun ada tu. Sama dia. Ada dia. Kita semua tak tahu. Ada cerita. Kita semua cerita banyak. Hanya saya nasihat begini, tuan-tuan dia nak tahu. Untuk pastikan keluarga kita berkat dalam kehidupan, perempuan isteri jalan dia susah. Bukan senang ke syurga Allah. Susah. Sebab itu isteri Isra Mi'raj, Nabi yang cakap Ahmad jadi nak jadi isteri yang terbaik, level atasan, makan yang tinggi, jangan share tau dengan kawan-kawan. Adab dia. Kalau kau jadi macam kita nak kita sikap kita, kan? Kita bagi nasihat tinggi.
tuan-tuan minta kita bagi nama kita tengok surah ayat ni. Ya, sebab Allah suka orang yang hadap. Jangan hadap dengan dua formula. Apa ni? Reda dan sabar. Inna Allah ma'asabi. Allah bersama dengan orang sabar. Kawan kita takkan sama dengan kita. Dia kata kesian ni, saya tak tahu dia. Tak selesai masalah kita. Kesian kawan ni. Kalau benda kawan yang teruk pula, dia kata, kalau aku pula. Itu yang kita takut, tak betul. Itu yang kita takut. Itu yang kita takut. Nasib baik tuan dah 40-an. Nasib baik. Kalau umur ni 20-an, 30-an. 30-an. Umur ni bahaya. Salah tanya. Kalau aku lah, aku tinggalkan. Bagus. Tak, terap cinta pula pada kawan lelaki. Aku kalau jadi suami kau, aku tak kau cinta pada ni. Apa garau? Kacau. Tidur macam ni lah. Teringat dekat kawan. Itu bahaya tu. Itu memang bahaya. Jangan share lah, jangan share. Bahaya. Ada sebelum saya undur, ada soalan? Ada apa-apa? Ini saya. Okey, sahabat tanya, merasakan tuan-tuan, merasa bukan benda senang. Saya minum dulu kan. Saya dulu budak nakal ke sekolah. Nakal tapi pandai. Saya terlibat dengan dunia pemotoran, kawan dengan gangster. Sekolah jadi derang. Bukan sebenarnya jadi derang ni. Fungsi dah. Ada fungsi pergi sekolah. Bikut buat sasar. Tak berani buat sains. Pandai. Lepas tu dia lantar kimia. At that time, betul satu. Tahun berapa? Okay. Might be tak. Pun usia berapa? Siapa? 44. Masa nama saya Melihat akademik India. Dia sekolah gaji merah. Saya gaji merah sains terbaik Indonesia. Fungsi sains terbaik Indonesia lah. Kalau sasar high school terbaik Indonesia. Antara memang the best school di Indonesia. Sekarang saya tahu tak sekolah lagi. High school memang terbaik. Satu kita saya tak berani. Lepas tu nak Melayu kan. Kalau sains tu dah Cina semua. Kita kasih Allah tak siapa lah kan. Kita pergi sekolah. Semua tak Melayu. Itu je kan. Dan juga semua dah Cina sains kan. Tapi masa time saya, kita ada dua pelajar Melayu yang all A's. Satu kawan saya India, satu Cina zaman saya. Tapi kawan saya India tu akhirnya ada masalah mental. Buat medik dia kat UK, cinta. Dia tak boleh manage sendiri. Walaupun dia buat medik, dia top student. Zaman saya lah, kita ada dua pelajar Melayu yang terbaik. Kita ada seorang Cina, seorang India. Biasa tu dia sangat terbaik di gaji merah masa tu lah. Kan? Cikgu pun memang best. Kan? Tapi kalau kelak ada best ke, kan? Cikgu memang jaga engkau lah. Dan engkau adalah harapan dia untuk point, untuk sekolah punya ni kan, pencapaian. Itu biasalah. Okey. Masa saya sekolah, saya suka bantu orang. Saya bantu orang di group, ada geng, tapi saya suka settle kes orang. Kalau macam saya seawal sekolah lagi, saya dah settlekan kes mengandung. Kalau budak kan settlekan lah kes orang mengandung. Budak-budak yang mengandung nak gurukan anak, saya pergi settlekan lah, duduk, nasihat. Dari situ lah. Masa dekat universiti saya pemimpin pelajar. Jadi dari situ saya lebih senang untuk belajarkan ilmu kepimpinan kan. Jadi itu yang saya buat keputusan. Tak nak terlibat dengan apa-apa, tak nak kerja, saya nak masuk perniagaan. Dan perniagaan saya itu saya buat, syarikat saya pertama lah, saya bersama sekali konsultasi itu lebih pada konsult orang kan. Jadi itulah identitas. Lepas tu saya buat camp motivasi. Saya tak puas kalau saya buat camp seminggu. Lepas seminggu aku budak ni kan, datang ya Allah tu. Jadi satu saya buat madrasah.
Jadi saya duduk dengan mereka 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Paling lama saya duduk dengan mereka 8 tahun. Ini pelajar saya ni. Ini pelajar saya 3 juzuk. Ini bukan. Ini pekerja saya. 1 juzuk pun tak hafal ni. Ini semua pekerja saya. Ahli student saya, pelajar saya. Saya bawa untuk satu pendedahan untuk dia. Sesekali bila saya buat ceramah, saya bawa pelajar saya untuk pendedahan. Berapa juzuk kau? 7 juzuk. Ni pelajar saya. Jadi memang saya bawa lah staff. Okey. Tu belakang saya staff saya, Cik Mat tu satu mesti dengan saya. Tapi dia dalam bidang apa ni? Dalam bidang terjemahan. Tapi semua sains. Masa pun saya tak berani. Cik Mat dia dapat dia akasa masa kali UTM, UTM, Universiti Teknologi Sundai. Kalau kita ambil sains, dapat UTM tu power gila lah. Dia semua impian budak-budak sains kalau nak buat engineering, pak engineering apa saja, UTM. Masa tu UTM masih lagi dalam rahim. Alam rahim belum lahir lagi. Tahun 90-an. Belum wujud lagi. Kan? Kalau kami USM, Rono, Perak. Kalau bidang engineering, Rono. Engineering lah, asal sains. Kalau ambil sains, pure sains, fizik, kimia, bio, semua tu adalah pelajaran kecil masa matrikulasi. Dia tak perform tu, belajar main tu, cari kahwin, cari girlfriend, ambil lah kimia, ambil lah bio. Selalu macam tu, tapi kau minat, dia ambil lah kan. Biasanya orang akan spesifik pada engineering. Amin. Ya Allah, tu betul orang. Kan, tapi tak ada juga, dia pun suka. Memang kan, minat-minat, tapi tahun 90-an kalau budak-budak matrikulasi, macam tu dah jadi dia. Kan, kalau dia tak perform, kos yang terakhir dah bayu lah, kimia lah. Kan, ada fakulti kimia, ada fakulti bayu, tapi kalau dia buat power, di rumah ada boytek. Boytek ni, minat-minat. Tapi ada juga yang suka dia suka kimia. Dia buatlah kimia, dia suka bayu, dia buat bayu lah. Di rumah ada dia suka ni. Spesifik sekarang dah banyak lah kan. Okeylah, saya nak undur diri. Kan, sabar ni, tak sabar juga kadang-kadang. Tak sabar juga kadang-kadang. Bila ujian tu datang bersiligan kita, kadang-kadang kita tak sabar juga. Kita manusia biasa buat. Jangan ingat yang utama ini lebih baik daripada dulu. Kita manusia biasa, kadang tak sabar juga. Tapi kalau kita ada diritan, kalau kita ada ilmu, maknanya kita tertekan ilmu ni yang boleh kita makan. Contoh pada zikir adalah pengubah hati. Kena banyak zikir, kena amalkan zikir, jalan zikir setiap masa. Dan zikir kena jalan. Jangan tinggalkan zikir. Bila kita tertekan, zikir yang biasa kita buat ni akan buat kita tenang, lebih soft. Malah tapi soft. Kita bengak dengan suami, tapi kita lebih soft. Kan? Kadang suami ni kena faham juga lah, suami duduk di tempat yang bersalah. Dia sayang tuan. Anak berapa tuan? Itu tadi sayang tu. Tak sayang berlipat dia. Sayang lah tu. Kan? Hanya kan buat. Puan tahu tak? Fiksi punya apa adalah bangsa masyarakat. Puan tahu tak? Anak empat ni laki ada perempuan. Puan nampak tak? Tempat paling dulu. Depan ni menantu yang dulu depan. Dia pula akan panggil anak ni. Faham tak saya fikir? Dia akan panggil anak dia, menantu duduk tempat dia. Dia akan tahu. Apa tu bang? Jadi ini masa depan aku dah buka dari awal. Mak panggil kau tak datang. Datang sekarang dulu. Ya, dia akan lalu dulu. Dia akan jumpa dulu. Masa tu suami macam ni. Bukan satu, orang bagi empat terus. Memang dia juga sebenarnya. Kan, macam tu lah. Kan, kisah depan ialah kisah yang berlaku depan tu sebenarnya jangan nampak bayangkan hari ini kan. Memang macam tu. InsyaAllah lah, kita buat kapan baik, semua baik, yang baik, dapat menantu yang baik, ini dah menantu dah kan. Ada yang menantu kan? Ada yang menantu kan? Kau dah menantu belum dia? Ada yang menantu? Kau dah menantu kan kau kan? Mudah-mudahan menantu yang baik kan? Bukan senang juga nak menantu yang baik sama-sama sekarang ni. Banyak orang bantu bukan menantu. Mula nak tekel anak kita bukan orang lain dia. Ya,
oi, cium-cium kan. Apa tu? Lepas tu dia hantar anak kita balik. Kan? Banyak juga kan? Banyak juga kan? Allah Akbar. Yang penting dia hantar apa? Ha? Yang penting dia hantar. Okey lah tu, dari grip hantar kan? Mak kata, mak suami kau tak lain ke? Dia kerja grab, mak. Nak kahwin. Dan masing-masing kan, kita kena rahmilah. Kita tak boleh anggap semua benda yang indah tu kita dapat. Kadang-kadang kita tak dapat yang ni, tapi kita dapat yang ni. Bayangkan ada orang, Puan. Ada orang kan, Puan, kahwin, anak pun tak dapat. Ada orang kahwin, anak pun tak dapat. Puan dapat. Kan? Empat tu, lelaki kuat keturunan kita. Kuat keturunan kita. Tulis 4 orang tulis barisan depan untuk solat jenazah kita. 4 orang tulis hebat dia. Kan dia yang akan angkat mak dia akan baca ketakib. Buat hari ni orang dapat 4 anak lelaki. Keturunan satu. Kalau keluarga saya ni 3 tu. Dan kalau saya ni hantar anak mesti jantan ni. Mesti nak jantan anak keturunan. Ya, keturunan mesti jantan. Ya, tapi kita bukan boleh pilih. Bukan mesti suka. Kan? Dan macam cantik ni pun dah keluar perempuan. Sekian lelaki. Keluar perempuan. Kau tu pening. Ada aku. Bukan tak ada. Kan? Allah Maha Besar kan? Kalau cakap lah sama sekarang. Kan? Itu tak masuk lagi. Tak nak lagi dah. Tak nak lagi dapat juga. Jadi mana? Ada juga. Tak nak dapat juga kan? Macam-macam dah. Ada kena mening orang kat sini. Okeylah, lagi banyak kan lagi terbuka macam cerita kan. Lagi bayu. Orang tu boleh bakar lagi. Pegang online orang mereka. Okeylah insya-Allah. Okey tuan-tuan. Saya datang ada hajat juga ni. Sebelum bagi solat hajat kan. Saya ada program 24/12. Di 24/12 saya ada program di Hotel Muzaffar, Ballroom Hotel Muzaffar. Selalu ini program saya buat di Shah Alam selalu ini. Tapi tahun ni saya ada masalah di sisi teknikal dan sebagainya. Kan, jadi saya buat program di Hotel Muzaffar 24/12 untuk perempuan. Bawalah keluarga bawa suami. Petanglah 24/12. Okey, dah.